Baik, Assalamualaikum. Apa khabar? Bertemu lagi di siri ke-15. Siri ke-15 ni saya akan bercerita berkenaan dengan khairat kematian. Salah satu kelebihan menjadi ahli TDC ni adalah ahli-ahli akan mendapat khairat kematian. Tetapi sebagai ahli kita perlu memenuhi beberapa syarat lah. Tapi tak banyak pun, ada 3 syarat saja. Bila kita penuhi syarat-syarat tu, jika kita meninggal dunia, waris kita akan mendapat manfaat lah daripada khairat kematian tu. Jadi jom kita tengok apakah syarat-syarat dan juga bayaran yang ditetapkan oleh TDC untuk waris-waris kita jika berlaku kematian ke atas kita. Baik, jom kita tengok. Okey, dan ni jom kita tengok apakah itu khairat kematian. Okey, khairat kematian ni dia akan dibayar kepada waris kita setelah pemilik ID tu meninggal dunia. Maksudnya katalah kita sebagai pemilik ID tu kita meninggal dunia, jadi bonus khariat kematian ni akan dibayar kepada waris kita lah. Jadi waris kita tu perlu memaklumkan kepada pihak HQ berkenaan dengan kematian kita. Jadi pihak HQ akan proses lah berkenaan dengan pembayaran ni. Okey, untuk pembayaran khairat kematian ni, kita sebagai ahli di TDC, kita perlu memenuhi beberapa syarat lah untuk membolehkan kita mendapat bantuan khairat kematian ni. Okey, yang pertama, kita perlu mencapai sekali auto redemption wallet. Maksudnya susu free 4 kotak yang bernilai RM290 yang kita tolak dalam sistem tu, kita pernah dapat walaupun sekali. Ataupun kita pernah membuat pembelian personal purchase sebanyak 1000 CV. Tidak termasuk pendaftaran. Maksudnya, lepas kita ahli, kita pernah buat pembelian atas ID kita tu sebanyak, kata contoh 1000 CV ni bersamaan dengan 5 kali RO. RO 3 kotak tu, dia satu RO bersamaan dengan 200 CV. Jadi kalau 5 kali bersamaan dengan 1000 CV lah, personal purchase. Jadi kita layak untuk mendapat khairat kematian tu. Dan kemudian syarat yang kedua, kita perlu menyertai TDC melebihi 3 bulan. Ini pun sama jugalah. Katalah hari ni kita join, lepas tu minggu depan kita meninggal. Yang syarat lain semua dah cukup. Contohnya kita buat personal purchase 1000 CV semua, tapi tak cukup syarat dari segi tempoh menyertai TDC tu tak sampai 3 bulan. Jadi kita tak layak lah untuk mendapat khairat kematian ni. Dan yang ketiga, tiada kesalahan tata tertib. Tiada kesalahan tata tertib ni, contoh ada kita pergi buat sebarang masalah lah kepada sistem kepada TDC, dan syarikat mengambil tindakan kepada kita, kita tidak layak lah untuk mendapat khairat kematian ni. Okey, kita tengok pula bayaran yang dibuat oleh syarikat kepada ahli yang meninggal dunia tu, berapa bayaran yang dibayar kepada waris. Okey, kalau kita package consumer, kita melepasi semua syarat yang ditetapkan ni, kita akan mendapat balik RM100. Maksudnya kita daftar sebelum ni RM120 pendaftaran ahli consumer. Kalau kita meninggal, kita dapat RM100. Untuk package silver, kita akan dapat RM300. Bukan kita dapat lah, waris kita dapat. Okey, no? Jadi kita daftar sebelum tu 330, bila kita meninggal waris kita akan dapat RM300. Okey, untuk package gold sebanyak RM900. Sekarang ni kita daftar RM1200. Buat masa sekarang nilai yang ditetapkan masih RM900 lah. Saya tak pastilah, mungkin ke depan ni dia akan naikkan nilai khairat kematian untuk package gold ni. Kita tunggulah pengumuman daripada HQ. Okey, no? Dan untuk platinum, bayaran RM2,000. Kita bayar untuk masuk package platinum RM2,300. Lepas kita set penuhi syarat-syarat yang ditetapkan ni, kalau kita meninggal, waris kita akan dapat RM2,000. Dia package ni, kira bayaran yang untuk khairat kematian ni seolah-olah macam dengan bayaran modal permulaan yang kita buat tu, seolah-olah dikembalikan. Macam tu. Sebab dia punya jumlah tu tak lari banyak dengan jumlah yang kita daftar awal-awal tu. Awal-awal tu kita daftar, kita dapat susu, kita minum susu tu ataupun kita jual. Bila kita meninggal, kita cukup syarat, company bagi balik modal tu kepada waris kita untuk
untuk kegunaan waris-waris kita lah lepas kita meninggal tu. Noh. Jadi apa yang kita perlu buat, waris kita perlu maklumkan kepada HQ. HQ akan settlekan semuanya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, lepas kita meninggal, HQ akan minta untuk kita update balik nombor akaun di dalam sistem tu lah. Maksudnya ID kita tidak akan habis. ID kita akan tetap continue seperti biasa. Dan kita boleh, ahli waris kita ni boleh memasukkan nombor akaun salah seorang waris daripada kita, dan mereka akan continue dapat bonus seperti biasa. Contohnya katalah masa kita duk hidup ni, kita duk dapat income pasif sebulan 1,000 contoh. Maksudnya 3-4 hari sekali dapat bonus 100, 150 ke contoh. Kan total 1,000. Kan? Jadi lepas kita meninggal, waris kita boleh dapat amount tu juga dengan syarat mereka bagi update maklumat akaun bank tu menggunakan akaun bank yang digunakan oleh waris lah. Jadi bonus tu akan tetap jalan masuk ke dalam akaun bank waris kita. Macam tu. Itulah maksudnya perniagaan boleh diwariskan dari generasi ke generasi. Tuan-tuan faham kan? Maksudnya kita puluh-puluh lah ni, katalah kita dah start jana income pasif sebulan 1,000 macam saya beritahu tadi. Lepas kita meninggal, waris kita pula akan wariskan akaun tu untuk kelangsungan hidup family kita, insyaAllah. Dia tak sama lah macam kita kerja makan gaji kan. Kalau kerja makan gaji, kita duduk jawatan katalah pengarah pun, kan, kita meninggal, anak bini kita, waris kita tak boleh continue lah gaji dan position yang kita dah ada tu kan, orang lain yang akan take over. Jadi gaji tu terberhenti di situ je lah. Kalau kerajaan, dia boleh lah makan pencen. Kalau swasta, dapatlah KWSP. Macam di TDC ni, dia cuba untuk encourage kita untuk kita start bina empire kita sendirilah. Legacy kita sendiri, maksudnya lepas kita tak ada, waris kita boleh teruskan legacy tu dan boleh ambil dan merasai bonus yang sama masa kita masih hidup. Jika kita ada passive income lah. Dan waris kita boleh continue macam biasa akaun tu untuk proses-proses penjualan, rekrut ahli apa semua tu boleh continue macam biasa. Inilah kelebihan apabila kita menjadi ahli di TDC. Jadi untuk semua ahli baru, anda pastikan anda update maklumat waris-waris anda di dalam sistem. Jangan tak update, sebab bila tak update nanti bila berlaku kematian apa semua, jadi payahlah untuk proses bayaran khairat kematian ni semua kan. Okey jadi saya rasa untuk siri ke-15 ni berkenaan dengan khairat kematian, tak ada apa lagi lah yang saya nak cerita. Cuma kita kena maklum lah berkenaan dengan perkara ni, sebab kadang-kadang bila kita dah start ahli ni, kita tak ambil tahu sangat berkenaan dengan kelebihan khairat kematian ni. Dan ada yang tak tahu pun kata boleh claim. Macam tu. Dan apa-apa nanti, saya rasa setakat itu dulu. Dan apa-apa nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh PM saya lah berkenaan dengan khairat kematian ataupun berkenaan dengan isu-isu plan pemasaran TDC ni. Apa-apa tuan-tuan dan puan-puan boleh PM saya. InsyaAllah saya try jawab lah yang mana yang boleh. Jadi saya rasa untuk siri ke-15 ni setakat ni dulu. Kita jumpa lagi di siri ke-16 nanti insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.